kita akan buat pemesanan pada projek ni. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita akan pergi dekat tab cam. Okey, bila kita pergi saja pada kawasan untuk pemesanan ni, cam ni, kita lihat dekat kawasan tab ni ada banyak option-option. Okey, yang kita boleh apply untuk buat pemesanan Okey, sebelum kita start buat pemesanan, kita kena set up terlebih dahulu. So, apa perlu kita buat? Kita tekan pada setup. Setup ni tujuan dia untuk kita buatkan dia punya rough stock. Rough stock untuk objek yang kita nak mesin ni. Okey. So, kalau lihat kat sini, rough stock kita mengikut pada size objek kita lah. Kalau kita tengok pada objek kita ni, okey, dia mengikut kita punya objek yang telah kita lukis tadi. Okey, katakanlah rough stock yang kita ada di bengkel kita ataupun tempat kerja kita lebih daripada saiz 50 kali 50 ni. Contohnya, kita beli aluminium saiz 75 kali 75. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita pergi dekat bahagian stock. Okey, and then kita pergi dekat bahagian fix size box. Okey, kita masukkan saiz sebenar yang rough stock kita ada. Contohnya 75. Okey, untuk paksi X dan 75 untuk paksi Y. Untuk paksi Y. Okey. So, kita boleh lihat, nampak tak? Ini adalah rough stock kita. Saiz sebenar pada workpiece yang telah kita potong. 75 kali 75. So, itu adalah dia punya saiz untuk paksi X dengan paksi Y. Okey, bagaimana pula dengan Z dia? Okey, kalau katakan Z dia tinggi. Okey, contohnya kita nak tinggikan Z kita. So, kita boleh lihat di bahagian atas tu dia akan ada pergerakan Okey. So, biasanya jaranglah kita akan makan dia buat facing dekat bahagian atas ni terlalu banyak. Biasanya pun kita akan lebih kurang 1 mm. Okey. So, kita boleh contohnya untuk bahagian bawah. Okey, kita boleh offset juga. Kita nakkan contohnya dekat bahagian bawah ni kita nak lebih pun boleh. Okey, so kita boleh tambah dan sebagainya. Okey, so kita boleh offset bottom. Okey, kemudian kita lihat dekat bahagian program. So, kita boleh ubah kita punya number. Contohnya kita ikut pada kita lah. Kalau kata kita nak contoh number kita 2000. For number 4 nombor ni ataupun 4 digit number ni, ini kebiasaannya memang kita akan buat lah seperti mana kita belajar CNC sebelum-sebelum ni. Okey, program komen kita boleh masukkan lah. Contohnya latihan 1 ke dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita okeykan. Okey, sebelum tu kita lihat kat sini kita kalau katakan kita set up sini. Okey, dekat bahagian atas ni, okey, ini kita punya WCS Work Coordinate System, ataupun kalau dekat mesin kita punya setting untuk workpiece datum lah. Workpiece datum. Okey, biasanya workpiece datum ni kita boleh letak di tengah-tengah ataupun kita letak di bahagian tepi. Okey, bergantung kepada kaedah kita buat kita buat setting datum. Maknanya touch probe kita tu sama ada kita pergi pada XY tu, kita setkan dekat hujung kiri, biasanya kita lower left corner, ataupun kita setkan pada tertengah lah, center dia. Okey, katakanlah untuk yang ni saya setkan pada bahagian tepi. Okey, so saya okeykan dahulu. Okey, selepas ini saya nak buat pemesanan. So, saya ambil yang paling mudah dekat Inventor Cam ni, dia ada satu option. Okey, dia panggil adaptive. Okey, adaptive. So, saya tekan saja adaptive ni. Okey, dia akan pilih satu option untuk pemesanan adaptive, dan dia dah keluarkan satu dialog box. Okey, adaptive. Okey, dekat sini dia dah bagi kita contoh spindle speed.
Okay, berapa RPM, surface kelajuan 157, masa dia buat ramping, cutting feed rate dan sebagainya lah. Okay, so yang ni kita ambil saja. Okay, nak ubah pun boleh ikut pada keperluan lah. Okay, kemudian kita pergi pada tool. Okay, kemudian kita pergi pada buy type, ambil flat mill. Okay, flat mill. Okay, kebiasaan biasanya kita gunakan diameter 10 waktu pembelajaran ni. So, saya ambil 10. Okay. Okay, kalau kita lihat kita punya tooling ni pendek. Kita punya workpiece ni panjang, 30mm. Jadi, kita boleh pergi balik pada tool. Kita boleh edit. Okay, edit ni walaupun kita edit di sini, tapi dekat mesin sebenar pun kita kena dapatkan saiz yang samalah. Okay, biasanya kalau katakanlah kita beli tool diameter 10 ni, kita boleh dapatkan panjangnya sehingga 100mm. Okay, 100mm. Jadi kita pergi dekat bahagian cutter ni, kita boleh ubahkan dia punya panjang. Panjang keseluruhan 100. So untuk dia ikat ni, kita ambil contohnya 70. Okay, begitu juga dekat bahagian string length ni. Biasanya dia 65 hingga 50 hingga 60 gitulah. Okay. Sama juga, yang ni kita follow je 60. Okay, kita tekan OK. OK. So, select. Kita select kan tool kita. Okay, sekarang tool kita dah pun panjang. Okay, begitu juga kita punya feed and speed juga berubah. Okay, so nak follow boleh ataupun nak ubah pun boleh. Okay, katakan saya follow dahulu. Okay, kemudian kita pergi dekat bahagian geometry. Okay, geometry ni dia akan awak lihat dekat bahagian sini, dia ada machining boundary. Dia ada none, maksudnya dia ambil semua sekali. Maknanya kita pilih semua sekali. Ataupun bounding box. Bounding box maknanya kita pilih kawasan yang kuning tu saja. Okey, kawasan kuning tu keseluruhan. Okey, shield hood. Kalau kita tengok ke sini, dia bahagian kita kena klik dia bahagian macam line dan sebagainya. Okey, kemudian selection lah. Okey, selection maknanya kita buat selection lah. Okey, yang ni saya ambil none saja. Okey, kemudian kat sini ada stock selection. Stock selection ni maknanya kita punya stock tadi, rough stock. Okey. Okey, kemudian tool reset machining ni biasanya kita tak ada usik. Okey. Kemudian dia ada tool orientation. Tool orientation ni lebih pada kalau kita buat 5 axis. Okey, so kita nak pusingkan tool tu untuk pasi X dia akan jadi angle untuk pasi X, angle pasi Y dan sebagainya, tapi untuk ni kita belajar untuk 3 axis, kita tak gunalah. Okey, dan model model adalah ini kalau katakanlah kita nak bahagian permukaan saja, so kita pilih ni, kalau tak kita tak ambil lah. Okey, kemudian kita lihat kat sini dia ada bagi clearance height, retract height, top height dan sebagainya. Okey, kita clearance height ni mungkin kita naikkan tinggi sikit, contohnya 50 untuk safety lah. Okey, yang lain 5mm, maksudnya masa dia pergerakan tanpa pemotongan lah, feed rate override. Okey, kat sini kita lihat dekat bahagian passes dia ni. So dia ada tolerance 0.1, optimal load 4mm. Maksudnya masa dia buat pemesanan tu, dia akan makan 4mm per side. Okey, kemudian dia akan makan both way ataupun kita nak one way saja. Kat sini dia ada tunjuk contoh. Okey, biasanya untuk pemesanan yang terbaik adalah kita buat one way lah. Both way ni boleh juga terpulang lah. Okey, machine cavities ni kita follow je dah. And then pemotongan adalah secara climbing. Mungkin kalau siapa sebelum ni belajar CNC, kita ada pemotongan secara climbing dan juga konvensional. Okey. Kemudian maximum rough cut untuk stok kita ni 10mm. Okey, kalau kita tengok itu adalah contoh dia, dia punya line biru tu. Okey, itu adalah jarak 10mm. Okey, katakanlah kita gunakan ni, kita biar saja. Nanti saya akan tunjukkan dia punya simulation dia.
Kemudian kalau kita nak ubah, kita akan ubah sebentar lagi. Okey, kemudian kita follow dan sebagainya. Okey, yang lain ini adalah cara untuk kita kalau katakan kita nak lead in, lead out, macam mana dia nak masuk daripada luar, nak dia buat ramping. Ramping dia akan masuk secara bulatan lah. Okey, dan sebagainya kita okeykan dulu. So kita tengok kita punya adaptive positioning tadi. So dia dah tunjukkan dia punya toolpaths. Okey, kita boleh tengok simulation kita macam mana permissionan kita. Kita tengok pada stock. Stock ni kita boleh on kan. Okey, and then kita playkan dia. Okey, yang biru tu maksudnya tool ni sekali dia turun 10 mm dan dia makan 4 mm per side. Okey, so jadi kita boleh ubah-ubah nanti. Saya akan tunjukkan. Okey, untuk kita lajukan dia. So dekat working ni kita cepatkan lah. Okey, dah settle. Kita close. Okey, kemudian kita nak tambah. Katakanlah kita ada buat lubang. Ada 4 lubang dekat bahagian ni. So, apa yang perlu kita buat adalah kita ambil drill. Okey, kita ambil tool. Okey, kita pergi dekat by type. Tapi kali ni kita ambil drill. Any drill. Okey, kita dah tahu kita punya size adalah 5 mm. So, kita cari kat mana 5 mm kat situ. Okey, 5 mm. Kita dah jumpa. Okey, so kita jumpa drill size 5 mm. So, kita select. Okey, and then kita dah pilih semua, dia dah berikan kat sini. Okey. And then kita select hole. Select hole. Yang pertama hole yang ni, hole kedua, hole ketiga dan hole keempat. Okey. Kemudian ini adalah cara macam mana dia nak buat clearance. Kalau katakan kita nak safety sikit, kita buat 50 lah. Okey, kemudian dekat bahagian sini kita ada drilling rapid out, maksudnya dia terus drill. Okey, kalau ada yang ni dia sama juga counter bore, dia buat counter bore. Okey, yang ni chip breaking, ini dia packing. Packing ni biasa kita gunakan untuk drill yang dalam lah, macam 5 mm sesuai juga. Okey, untuk packing depth ni dia terus bagi 1.25. Okey, katakan kita okey saja. Okey, dia bagi contoh kat sini. And then kita boleh pergi pada simulation. Kita tengok cara permissionan. Okey. 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 Kita dah accept. Kita close. Okey. Bila katakanlah dua-dua permissionan ni, yang pertama adaptive, yang kedua drill tadi kita dah accept. Okey. Maksudnya kita dah boleh proseskan dia punya G-code dan juga M-code dengan cara kita generate. Generate post. Okey, kalau kita besarkan kat sini dia ada post processor. Okey, post processor proses. Okey, post process dia akan kita cari mesin apa yang kita gunakan. Okey, contoh kat sini dia ada banyaklah, ada Mazda Troll, Mazda Okuma, Has dan sebagainya. So katakanlah di sini di tempat saya kita gunakan Mazda. Okey, so kat mana kita nak save dia, kita kena tahulah. Kita dah cari semua. Okey, kemudian kita postkan dia. Okey, savekan dia sebagai 200 EIA, save. Okey, nampak kita dah dapat. Okey, yang ni kalau tuan-tuan tengok, yang ini dia hanya bagi satu saja kaedah proses, iaitu proses drill. Okey, kita nak yang daripada pertama. Okey, kalau macam yang daripada pertama, kita terlupa tadi, patutnya kita klik kedua-dua sekali. Maknanya bukan satu saja, kedua-dua sekali, baru kita pergi post proses. Okey, sama juga. Pilih mesin dan sebagainya, baru kita tekan post. Set. Okey, kita replace balik yang tadi. Okey, sekarang ni barulah kita nampak ada tool 1 dan juga tool 2. Maknanya tool 1 tadi adalah diameter 10, tool 2 adalah
diameter 5 merupakan drill. Yang pertama adalah end mill. Okey, kita boleh tengok ini adalah dia punya program dia, program yang kita boleh transfer nanti masuk dekat mesin. Okey. So jadi kita dah dapat semua. Maknanya selesailah kita punya pembelajaran Inventor Camp yang pertama. So nanti kita akan belajar lagi untuk pembelajaran seterusnya untuk part-part yang lain, ya. Jadi saya akhiri di sini. Nanti kita akan jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.